Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia Tuan Imam Ustaz Sayuti bin Ramli. Yang saya hormati tuan-tuan ahli dan kuasa Masjid Al-Muhsinin Darul Aman Haid. Yang kita sama-sama raikan pada malam yang berbahagia ini ahli panel gandingan, iaitu ahli panel yang pertama yang bahagia Tuan Guru Syekh Aminuddin bin Abdul Rahim, ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Dan juga yang sama-sama kita raikan pada malam ini ialah yang bahagia Tuan Guru Ustaz Muhammad Nazmi Abdul Karim, Mudir Ma'had Turus dan juga pendakwah bebas di Selangor dan seluruh Malaysia. Dan pada malam ini telah pun dapat bersama-sama dengan kita semenjak 30 hari bulan Ustaz, no? Ke 29? 30 hari bulan lah. 29 tu perjalanan lah. Bersama-sama dengan kita hari ini, tak balik lagi ke Shah Alam sana. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi, pada malam ini, saya pun tak mau mengambil masa yang panjang oleh kerana tuan pengacara majlis tadi pun dah menyebut siapa ahli panel dan juga tuan-tuan lebih mengenali. Dan juga tuan-tuan banyak mengikuti kuliah-kuliah ilmu di seluruh negeri Kedah ini ataupun di Malaysia ini, ataupun melalui ini siaran-siaran kita yang ada pacak-pacak ni kan. Siaran macam-macam ada, Ar-Rahman TV ada, Cinta Ilmu ada. Apa lagi? Apa nama je? Bak mana promote lagi? Mahat Nurul Hidayah. Ni bang. Masjid Al-Muhsinin sendiri. Ada 5 siaran TV malam ni. Kan? Munir Media, kita abang semua lah, Munir Media. Tu tentu saja Cinta Ilmu 2. Cinta Ilmu saja 2 channel malam ni. Baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, makna kata cara penyebaran ilmu zaman kini dapat disebar luaskan. Maknanya mungkin orang dekat-dekat sini pun tidak berkesempatan untuk hadir. Mungkin ada sesuatu masalah yang lain. Mereka dapat menyaksikan majlis ilmu yang disebarkan dan dipancarkan ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan selamat datang kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Untuk sama-sama kita membincangkan satu tajuk yang kita sebut tadi, iaitu hidayah yang wajib kita minta. Kita minta tadi dalam surah Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Baca tadi? Tak baca tak? Yang tak sah? Baca tadi? Nak baca dengan tak baca sama banyak ni. Baca no, alhamdulillah. Baca Ustaz, nak abang derah-derah tak sampai hati. Jadi semua pakat baca tadi tuan-tuan, dan tajuk kita pun pada malam ini, iaitu ciri-ciri jalan yang lurus tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, untuk sama-sama kita memulakan gelanggang forum perdana kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Aminuddin bin Abdul Rahim untuk memulakan forum kita pada malam ini dengan tajuk kita, mukaddimah tajuk kita Ustaz, iaitulah ciri-ciri jalan yang lurus. Silakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimuliakan pengurusi forum Fadil Ustaz Lutfi Amir Saidin, rakan gandingan Fadil Ustaz Nazmi Karim daripada Selangor, Tuan Imam Masjid Al-Muhsinin, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian.
Tajuk perbincangan kita pada malam ni iaitu berkenaan dengan ciri-ciri jalan yang lurus yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca dalam surah Yasin, ala siratim mustaqim, yang kita baca dalam ayat yang lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kita memohon petunjuk kepada Allah agar Allah membawa kita kepada jalan yang lurus. Sehari semalam paling kurang 17 kali di dalam suratul Fatihah. Kalau seorang pesakit pergi jumpa doktor minta ubat, doktor bagi ubat, dia tak makan. Kalau dia makan, dia tak pantang, maka penyakitnya susah nak sembuh. Maka orang yang meminta ihdinas siratal mustaqim lalu perlu mencari, mendapatkan petunjuk dan kena ada pantang dia, supaya kita berada di dalam jalan yang lurus. Kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang diridai oleh Allah dan Rasul, jalan-jalan yang dibawa oleh imam-imam yang mendapat petunjuk. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu merupakan petunjuk yang diminta dalam surah Al-Fatihah. Kita minta muka surat 1, Allah jawab muka surat 2. Kita minta ihdina, Allah jawab hudan. Ihdina, beri kepada kami petunjuk, Allah jawab petunjuk itu dzalikal kitab, Al-Quran. Dalam ayat yang lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling betul. Dan dalam masa yang sama, petunjuk itu dibawa dan jalan yang betul ialah jalan Nabi Muhammad SAW. Secara hakikatnya pemberi petunjuk adalah Allah. Secara majazinya pemberi petunjuk adalah Nabi SAW. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu semua satu nur, cahaya, dan kitab yang terang. Cahaya itu menurut pendapat sebahagian ulama tafsir ialah Nabi Muhammad SAW. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah memberi petunjuk dengan sebab baginda. Dengan cahaya itu, orang yang mengikut jalan redha Allah kepada jalan-jalan yang selamat, dan Allah keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Di samping Allah mengisytiharkan Al-Quran merupakan petunjuk, Allah mengisytiharkan Nabi SAW membawa petunjuk, Allah juga mengisytiharkan bahawasanya ada pewaris Nabi SAW yang membawa petunjuk, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahdun. Kami jadikan di kalangan mereka itu imam-imam yang membawa petunjuk kepada manusia. Yang kita dengar pada pagi Jumaat dibaca oleh imam ketika sembahyang subuh. Maka orang yang membaca ihdina, berikan kepada kami petunjuk. Petunjuk itu terkandung di dalam Al-Quran. Petunjuk itu terkandung di dalam hadis. Petunjuk itu terkandung di dalam panduan yang diberikan oleh imam-imam besar untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan kepahaman yang betul. Bukan sahaja daripada Quran dan hadis, tetapi daripada al-ulama warasatul anbiya. Maka kita yang memohon petunjuk siang dan malam, setiap hari dampingi Al-Quran, setiap hari dampingi hadis, setiap hari dampingi alim ulama. Sama ada ulama yang masih hidup, kita belajar kepada mereka, mendapat nasihat dan doa dan panduan daripada mereka, atau ulama yang telah meninggal dunia, kita pelajari kitab-kitab mereka. Kita dampingi Imam Nawawi rahimahullah, belajar kitab Imam Nawawi. Kita dampingi Imam Bukhari rahimahullah, mengaji Sahih Bukhari. Kita dampingi Imam Ghazali rahimahullah, mengaji kitab Imam Ghazali. Kita dampingi Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, mengaji kitab beliau. Mendampingkan diri kepada a'immatan yahdun merupakan keperluan kita bersama. Kerana kita tidak mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan kecetikan ilmu yang kita miliki.
Allah menyuruh kita mengikut imam-imam itu melalui firman-Nya yang berbunyi fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Dalam tafsir Qurtubi menyatakan ahli zikir ahli ilmu. Dalam kitab Al-Madhhabiyah karangan Dr. Al-Buti rahimahullah, dia menyatakan wajib kepada orang awam dan wajib kepada orang alim yang tidak mampu berijtihad bertaklid kepada imam-imam mujtahid. Wajib kita sebagai orang biasa dan wajib kepada orang alim sekalipun yang tidak mampu berijtihad memetik hukum dari Al-Quran dan hadis bertaklid kepada imam-imam. Maka kita di Malaysia, kita di Kedah, Ustaz Nazmi di Selangor mengikut mazhab Syafi'i, mengikut imam mujtahid yang besar Al-Imam Syafi'i. Kebanyakan negeri di Malaysia ikut mazhab Syafi'i dalam fiqahnya. Dan lagi segi tauhidnya mengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Maka jalan yang lurus itu terhimpun padanya 4 perkara. Sebagaimana yang difahami daripada hadis yang berbunyi, la tuftahannal Qustantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dzalikal jaysh. Hadzal haditsu haditsun hasanun 'indal muhaqqiqin. Ulama-ulama menyatakan daripada hadis ini difahami bahawasanya jalan yang lurus, jalan yang terkandung pada diri seseorang sebagaimana apa yang terkandung pada diri orang yang dipuji dalam hadis ini. Dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan dibuka kota Istanbul, sebaik-baik ketua-ketua yang membuka kota tersebut, sebaik-baik tentera-tentera yang membuka kota tersebut. Setelah kewafatan Nabi SAW dikaji oleh ulama, ulama sejarah mendapati orang yang dipuji itu ialah Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Istanbul dan tenteranya dipuji. Pada diri Sultan Muhammad Al-Fatih terdapat 4 perkara besar yang perlu kita kenali, yang menyebabkan beliau dipuji oleh Nabi SAW. Perkara yang pertama, beliau mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang ingin berada di dalam jalan yang betul, hendaklah ia berusaha mempelajari dan menghayati akidah ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat 54, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah kasih akan kaum itu dan kaum itu kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini diturunkan, ada ulama mentafsirkan ayat ini dituju kepada Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wa man sara ala nahji. Orang yang berjalan di atas perjalanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan orang yang mengikut perjalanan baginda Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tafsiran ini menolak aliran yang melaknat dan mengkafir Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tafsiran yang kedua menyatakan ketika ayat ini diturun, Nabi SAW menepuk badan Sayyiduna Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dengan bersabda, "Hum qaumu hadza." Mereka adalah kaum ini. Al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun hum qaumun araqu afidatan wa alyanu quluba. Nabi SAW menyatakan kaum inilah yang kasih akan Allah dan Allah kasih akan mereka itu. Apabila Nabi SAW memuji Sayyiduna Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saleh, seorang sahabat yang baik, lalu dia berkahwin, daripada perkahwinannya lahir anak, kemudian berkahwin dapat menantu dan dapat cucu dan seterusnya, daripada keturunan beliau lahir Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang merupakan imam kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ulama menyatakan salahul abai yanfa'ul abna'a wa in ba'udu. Ibu bapa yang baik biasanya memberi manfaat kepada anak cucunya, anak cucu mereka walaupun jarak antara mereka jauh, berdasarkan firman Allah dalam suratul Kahfi, wa kana abuhuma salihah, adalah bapa mereka berdua orang yang saleh,
manfaatnya dapat kepada cucu yang nombor 7, yang dapat manfaat harta di bawah dinding yang dibangunkan oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Salahul aba yanfa'ul abna wa in ba'udu. Ibu bapa yang saleh memberi manfaat kepada anak cucunya walaupun jarak antara mereka jauh. Sebagian ulama menyatakan al-aba'u salasatun. Bapa itu ada 3 orang. Al-abul ladzi waladaka, wal abul ladzi zawwajaka bintahu, wal abul ladzi 'allamaka wa rabbaka wa huwa afdaluhum. Bapa itu ada 3. Yang pertama, bapa yang menyebabkan kamu dilahirkan, yang suap nestum masuk dalam mulut kamu, yang kamu bin dia dalam suap beranak. Yang kedua, bapa yang mengahwinkan anaknya dengan kamu, bapa mentua. Yang ketiga, bapa yang memberi ilmu dan pendidikan kepada kamu, bapa ruh nama dia. Itulah bapa yang paling mulia, yang paling afdal. Sayyiduna Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu seorang bapa yang merupakan bapa kepada roh cucu cicitnya dan bapa jasad kepada anak cucunya. Dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari ala al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, setebal lebih daripada 300 muka surat, menceritakan bagaimana Sayyiduna Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dipuji oleh Nabi SAW, dan kebaikan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu mengalir kepada anak cucunya, sehingga Sayyiduna Abu Hasan Al-Asy'ari digelar Al-Asy'ari karena keturunan daripada beliau. Pujian kepada bapa, pi kepada cucu cicit. Ibu bapa yang baik memberi manfaat kepada cucu cicit, sehingga kadang-kadang cucu menjadi baik disebabkan nenek datuk ataupun atas pada datuk. Sebagaimana Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjadi khalifah yang terkenal, bahkan digelar sebagai khamisul khulafa'ir rasyidin, manfaat daripada datuknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, datuk yang atas, pergi kepada cucu cicitnya. Kebiasaannya begitu. Kebiasaannya peribadi kita main daripada panggil pak kita atau tok wan kita, atau main daripada guru kita. Guru kita sekular, kita sekular. Guru kita Syiah, kita Syiah. Guru kita Wahabi, kita Wahabi. Gurulah yang membentuk kita aliran apa. Begitu juga ibu bapa kita. Maka dalam kita hidup atau muka bumi, cari guru yang betul. Imam Ibn Sirin rahimahullah berpesan, pesanannya disebut di awal Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, hendaklah kamu perhati daripada siapa kamu ambil agama itu. Kita ambil agama daripada guru yang memisahkan Islam dengan dunia, agama dengan dunia, maka begitulah yang kita bawa. Kerana diri kita seumpama botol kosong. Kita bawa masuk air sejuk, tuang keluar air sejuk. Bawa masuk air ketum, tuang keluar air ketum. Bawa masuk air arak, keluar air arak. Bawa masuk air zam-zam, keluar air zam-zam. Dan bernilainya botol ini mahal ataupun murah menurut air yang dimasukkan ke dalam botol. Kita buah air mineral, RM1. Buah air mineral, buah air ketum, RM5. Buah air ketum, buah air zam-zam, mungkin RM10. Buah air zam-zam, buah air longkang, tak ada harga baling dengan botol-botol sekali. Buah air longkang, bubuh air ud, minyak wangi ud. Botol besar ni, dah RM5-6,000. Botol yang sama, berharga dan bernilai mahal ataupun murah ataupun tidak ada nilai menurut apa yang dimasukkan ke dalam botol itu. Maka kita masukkan ke dalam diri kita akidah yang betul, ibadah yang betul, akhlak yang mulia, perjuangan yang betul, kita orang berharga. Sepertinya berharganya botol dimasuk cecair yang mahal seperti minyak ud. Kalau dalam diri kita akidah yang salah, Allah menyebut dalam Al-Quran akidah yang salah itu kotor. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najasun. Orang musyrik itu najis. Akidah yang salah itu kotor. Dan kalau kita masukkan pada diri kita ibadah yang rosak, ibadah yang tak betul, ibadah yang membawa perpecahan dalam masyarakat, ataupun akhlak yang keji, kita ulas dalam Facebook dengan ulasan-ulasan yang membawa perkelahian,
yang menjatuhkan martabat kita sebagai ahli ilmu, kita maki hamun laknat dan sebagainya. Dan kita tidak menyokong aliran dan perjuangan yang membawa kepada mengajak diri dan masyarakat kepada Islam yang lengkap. Maka seperti mana botol yang dimasuki sesuatu yang tidak berharga, botol itu menjadi murah. Dalam hadis disebutkan, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Akan berpecah umat aku kepada 73 puak. Semua masuk neraka kecuali satu. Siapakah puak itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan aku dan para sahabat aku. Riwayat yang lain ahlu sunnati wal jamaah. Dalam satu ayat yang lain Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat akan putih berserilah sekumpulan muka dan akan hitam sekumpulan muka yang hitam muram sekumpulan muka yang lain. Ditafsirkan oleh ulama, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli al-furqati wal bid'ah. Akan berserilah, bercahayalah, bergembiralah wajah-wajah orang yang memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah, dan akan hitamlah wajah orang yang mempunyai akidah yang aliran yang membawa kepada perpecahan dan bid'ah. Maka perkara pertama yang ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau bermazhab, berakidah al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, salah satu daripada imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dalam beberapa kitab seperti kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin, disebutkan, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila digunakan perkataan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan golongan itu adalah mereka yang mengikut aliran asy'ariyah maturidiyah. Kenyataan yang sama disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi dalam kitabnya Rijalul Fikri wad Da'wah. Disebutkan oleh Syekh Hasan Sa'id Hawa dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Disebutkan oleh Habib Ali Al-Jufri dalam kitab Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah. Disebutkan oleh Syekh Hasan Hito, Dr. Hasan Hito. Disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Bizam, Mufti Dimashq. Disebutkan oleh ramai alim ulama bahawasanya akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan bila kita pelajari kitab-kitab tafsir yang besar, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab lughah, kita dapati ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab besar yang menjadi rujukan ulama dunia. Walaupun mereka berlainan aliran mazhab fiqahnya, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hanbali, namun di segi akidah mereka kebanyakannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia bermazhab Maliki. Di segi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Baghawi, pengarang tafsir Baghawi, dia bermazhab Syafi'i. Di segi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam As-Suyuti, pengarang kitab Tafsirul Jalalain, pengarang kitab Ad-Durrul Manthur, tafsir bil Ma'sur. Di segi fiqhnya mazhab Syafi'i. Di segi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Mughnil Muhtaj, pengarang kitab Al-Iqna' fi Syarh Abi Syuja', dia mengarang kitab tafsir tajuk dia As-Sirajul Munir, 4 jilid. Setiap kali sampai perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dia mendatangkan tafsiran yang berbeza. 100 bismillah, 100 kali tafsir yang berbeza. Dia mazhab Syafi'i di segi fiqhnya, di segi tauhid, di segi akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita pelajari kitab hadis. Pengarang kitab hadis Imam Baihaqi. Banyak kitab hadis dia karang. Sunanul Kubra, Ma'rifatus Sunanil wal Asar, Syu'abul Iman dan sebagainya. Dia akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i. Imam Nawawi
disebut oleh pengarang kitab Syarah Idah, Imam Nawawi dikatakan sebagai faqihul muhaddithin wa muhaddithul fuqaha. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ketika mensyarahkan Burdah dalam kitab yang berjudul Al-Umdah fi Syarh Al-Burdah, dia menyatakan Imam Al-Busairi adalah a'lamus syu'ara wa asy'arul ulama. Imam Busairi a'lamus syu'ara, penyair yang berilmu, dan asy'arul ulama, orang ulama yang pakar syair. Imam Nawawi dipuji rahimahullah sebagai muhaddithul fuqaha wa faqihul muhaddisin, kerana dia terkenal dalam bidang fiqh dengan kitab-kitab fiqh yang banyak. Rawdatut Talibin, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, kitab Minhajut Talibin, dan terkenal dalam bidang hadis mensyarahkan Sahih Muslim yang menjadi rujukan dan simpanan orang yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani rahimahullah, pengarang Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari, pengarang syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani, fiqh mazhab Syafi'i. Imam Nawawi fiqh mazhab Syafi'i. Kedua-duanya mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ulama menyusun tafsiran-tafsiran, takwilan-takwilan yang didatangkan oleh Imam Nawawi, yang didatangkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, sesuai dengan takwilan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan takwilan ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah didahului oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mentakwilkan beberapa ayat Allah yang ketika bertemu dengan ayat mutasyabihat, sebagaimana dinyatakan dalam senarai tafsir yang disebut oleh ulama dalam kitab mereka. Maka kita dapati bahawasanya ulama-ulama hadis ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, ulama-ulama di sudut lughah, pengarang kitab Nahu Ibnu Malik, Ibnu Aqil, Ibnu Hisham, ahli sunnah wal jamaah. Pengarang kamus Lisanul Arab, Ibnu Manzur, Imam Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Tajul Arus, tafsir kamus yang besar, Imam Al-Jauhari, Imam Bahrul, pengarang kitab Bahrul Muhit, Al-Fairuz Abadi, kesemuanya ahli sunnah wal jamaah. Kita pelajari kitab yang berjilid-jilid yang dikarang oleh ulama-ulama besar yang telah meninggal, yang baru meninggal. Syekh Al-Buti, pengarang Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang Tafsir Munir. Almarhum Syekh Ali As-Sabuni, pengarang Safwatut Tafasir. Almarhum Syekh Sya'rawi, pentafsir, penyampai tafsir yang disusun tafsir Sya'rawi. Ulama yang muasir, yang sekarang, yang baru meninggal dunia, mereka berakidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Maka akidah, di sudut akidah kita perlu mengenali dan menghayati akidah ahli sunnah wal jamaah. Ramai ulama-ulama yang disenaraikan dan dibuktikan dengan tulisan dalam karangan-karangan mereka. Mereka berakidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ketika datang bulan puasa, diberikan satu busyra, satu berita gembira oleh Allah kepadanya, yang difirmankan oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang dekat dengan Allah itu bagi mereka berita gembira dalam hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu berita gembira yang diperoleh oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah, di malam 10 malam yang pertama daripada bulan Ramadan, salah satu malam daripada 10 malam yang pertama, dia tertidur dan bermimpi berjumpa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda dalam mimpi itu kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ya Aliyu unsuril madahib al-marwiyata anni fa innaha 'alal haqq. Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripadaku, sesungguhnya ia adalah mazhab yang betul. Apabila aku bangun daripada tidur, aku tidak melaksanakan mimpi itu. Arahan dalam mimpi itu aku tak buat. Maka 10 malam yang kedua daripada bulan Ramadan,
dia bermimpi kali yang kedua dengan arahan yang sama. Tapi dia bangkit tidur, dia tak buat juga. 10 malam yang terakhir, betul-betul malam 27 Ramadan, dia mengkhatamkan Quran. Selepas khatam Quran, tertidur dan mimpi kali yang ketiga. Nabi SAW bersabda, Ya Aliyu, unsuril madahib al-marwiyata anni, fa innaha alal haqq, fa inna allaha sayamudduka bimadadin min indih. Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripada aku, sesungguhnya ia mazhab yang betul. Allah akan memberikan pertolongan kepada engkau dari sisinya. Maka dia bangun mengarang kitab satu demi satu. Apabila timbul masalah tak selesai, Allah bagi ilham berkat suruhan dan doa Nabi SAW dalam mimpi itu, dia dapat menyambung dan menyelesaikan kitabnya. Lebih daripada 100 buah kitab disebutkan dalam sebahagian kitab. Dan ada ulama karang kitab, himpun daripada tulisan-tulisan ulama, cerita tentang Abul Hasan Al-Ash'ari. Pendahuluannya didatangkan, ditulis oleh Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, 4 jilid. 1 jilid 600 muka surat, 4 jilid lebih daripada 2,400 muka surat. Tajuk dia, Abul Hasan Al-Ash'ari. Seorang tokoh yang dikaji oleh ulama-ulama, dibuat tulisan berkaitan dengan diri dan perjuangan serta akidah yang beliau bawa. Tebalnya 2,400 muka surat. Saya beli kitab tu, buh di rumah, buka muka surat awal, tengok tebal ingat, simpan tahu terus. Sekadar tahu kita ada ulama yang luar biasa, riwayat hidup dan aliran yang dia bawa dikaji dan disusun sampai ribuan muka surat. 2,400 muka surat lebih. Setiap 1 jilid 600 muka. Siapa saya tak dibaca? Saya banyak orang. Nah, abang kata hebatnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, yang dapat busyra daripada Nabi SAW, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ru'yah salihah, mimpi yang baik, dan menyusun mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua setelah akidah, akidah ni serupa pohon, ibadah umpama ranting, akhlak umpama buah. Buah durian, buah mu'tan, buah pelam, tak boleh duduk atas angin. Kalau kita pergi tengok di kedai, dia duduk atas meja, duduk atas tanah, hak tu hak main pada ranting dengan pokok. Dia tak boleh duduk atas udara. Buah mesti berkembang dengan ranting. Ranting mesti berkembang dengan pokok. Perdu pokok, pohon, ranting dan buah. Akidah yang betul umpama pohon, ibadah yang sempurna umpama ranting, dan akhlak yang mulia umpama buah yang lazat. Pohon itu ilmu tauhid, ranting itu ilmu fiqh, buah itu ilmu tasawuf. Pohon itu akidah, ranting itu syariah, buah itu akhlak. Diumpamakan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah dalam salah satu kitabnya. Maka kita dapati orang yang ingin berada dalam jalan yang lurus mesti pokoknya betul, akidahnya betul. Setelah akidah, ibadah. Dan inilah yang diterapkan oleh Al-Quran. Ketika Allah menceritakan sifat orang bertakwa pada muka surat 2, Allah mengimpunkan antara tauhid, fiqh dan tasawuf. Apa itu tauhid? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman. Tauhid. Apa itu fiqh? Wa yuqimuna as-salah. Semayang. Itu fiqh. Apa itu tasawuf? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rezeki yang kami berikan, mereka infakkan kepada orang lain. Mereka pamerkan akhlak yang mulia, menginfakkan kepada penerima. Penerima suka mendapat nafkah infak daripada kita, mewujudkan kasih sayang antara pemberi infak dan penerima infak. 3 sifat itu, tauhid, fiqh, tasawuf, merupakan sifat awal kepada al-muttaqin, yang disebut sebagai hudan lil muttaqin. Dan perkara yang sama disebut dalam surah Luqman, ketika Allah menceritakan cara Sayyidina Luqman nak didik anaknya. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan mensyirikkan Allah, mengajak tauhid. Ya bunayya aqimis salah, mengajak fiqh. Ya bunayya wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha.
Jangan bermalingkan pipi kamu daripada orang ramai. Jangan berjalan dalam keadaan ego sombong. Mengajak tasawuf, mengajak akhlak. Maka ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu yang kedua, ilmu fiqah. Fiqah seperti mana saya sebut tadi. Fiqah bagi orang awam macam kita dan bagi orang alim yang tak mampu berijtihad, wajib bertaklid kepada imam mujtahid dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah, dalam kitab Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'at Al-Islamiyah karangan Syekh Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Kerana orang Arab pun bertaklid, kita Melayu lagi kena taklid. Kenapa? Kerana susah nak petik hukum daripada Quran. Orang baca Quran ni dua bentuk. Yang pertama, qira'atul istimbatin. Baca Quran untuk petik hukum daripada Quran, iaitu bacaan ulama' mujtahidin. Kita qira'atu mau'izatin wa fahmin wa tadabburin. Kita baca untuk dapat nasihat, dapat pahala, untuk faham isi kandungan. Untuk petik hukum kadang kita tak cukup alat. Sebagai contoh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba' tu kalau orang mengaji bahasa Arab, dia kata huruf jar. Ba' tu makna dengan. Hak tu hak kita tahu. Dalam bahasa Arab, ba' ada 14 makna. Dalam kitab Mughnil Labib, ba' 14 makna. Dalam kitab Nahwu Wafi, ba' 15 makna. Kita tahu ba' makna dengan. Makna nombor 2, 3 sampai nombor 14 kita tak tahu. Dan perselisihan dalam menentukan makna ba' itu menyebabkan berselisih ulama 4 mazhab di dalam menyapu kepala di dalam wudu. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mentafsirkan ba' lizzaidah litaukid, ba' mana semua. Wamsahu biru'usikum ay wamsahu jami'a ru'usikum. Sapu seluruh kepala kamu. Berdasarkan kepada ayat itu dan hadis Nabi SAW ketika berwuduk, sapu seluruh kepala baginda. Sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i mentafsirkan ba' litab'id, ba' mana sebahagian. Wamsahu biru'usikum ay wamsahu ba'da ru'usikum. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Dan kenyataan itu juga betul disokong oleh hadis Nabi SAW pernah berwuduk sapu sebahagian sahaja kepala baginda, sebahagian lagi sapu atas serban, dan disokong oleh syair yang berbunyi syaribtu bima'il bahri wal bahru malihu. Aku telah meminum air laut dan air laut itu amat masin. Minum air laut bukan satu laut. Bima'il bahri ay ba'da ma'il bahri. Maka daripada huruf ba' situ menimbulkan dua cara berwuduk, dan kedua-duanya betul disokong oleh ayat yang sama, disokong oleh hadis yang berbeza. Sebagaimana ayat tentang salah satu quru', 3 quru', 3 kali suci menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali. Sementara mazhab Hanafi mentafsirkan ianya makna 3 kali haid. Khilaf ulama, perselisihan ulama berlaku dalam memahami ayat dan cara mereka mempunyai alat yang cukup, ilmu yang cukup untuk memahami nas. Maka kita dapati bahawasanya bab bismillah, ba' ataupun kita tak lepas tanpa hal lain. Al-amru, perintah, ada 16 makna contoh dia. Dalam kitab usul fiqh ada sebut jam'ul jawami' dan sebagainya. Kita tahu perintah mana wajib, sunat. Tak sunat, wajib. Berbelah-belah kita tak tahu. Maka kita tak mampu memahami hukum daripada nas, maka kita ikut ulama yang faham. Maka ulama kata ayat itu mewajibkan orang awam dan mewajibkan orang alim yang tidak mampu berijtihad bertaklid, mengikut ulama mujtahid. Sebab itu kita di Malaysia kita ikut mazhab Syafi'i. Kita tak mendakwa diri kita al-madhabiyah, tak terikat dengan mazhab. Dan Imam Syafi'i rahimahullah disebut dalam Manaqibus Syafi'i, ketika masih kanak-kanak mimpi jumpa Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kepada Imam Syafi'i, ya ghulamu mimman anta, wahai budak, dari mana kamu datang? Imam Syafi'i menjawab, ana min rahtika ya Rasulullah, aku daripada keluarga engkau wahai Rasulullah. Udnu minni, Nabi SAW memanggil Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, mai dekat saya.
udnu minni, wahai budak, mai dekat saya. Fadanautu minhu, aku mendekati Nabi SAW. Fa akhraja riqahu, Nabi SAW mengeluarkan air liur baginda yang mulia, disapu di bibirku, disapu di lidahku, dimasukkan ke dalam mulutku. Lalu baginda bersabda kepadaku dalam mimpiku itu, imdi barakallahu fiik, pergilah, semoga Allah memberkatimu. Imam Syafi'i masa tu budak-budak, bangkit tidur mengaji, mengajar dan sebagainya. Sampai tua Imam Syafi'i kata, semenjak aku bermimpi ketika aku masih kecil berjumpa Nabi SAW, Nabi SAW memasukkan air liur baginda dalam mulutku, aku tak pernah salah membaca hadis walaupun sepatah berkat air liur baginda dimasukkan ke dalam mulutku. Kita mimpi jumpa hantu. Kita mimpi jumpa Doraemon. Jumpa kartun. Maka tak sama kita dengan Imam Syafi'i. Ada orang kata, Allah ikut apa Imam Syafi'i. Hum rijal wa nahnu rijal. Kita pun boleh ijtihad. Jauh langit dengan bumi. Kalau kita mengaji kitab Manaqibus Syafi'i karangan Imam Baihaqi 2 jilid, kita ukur dengan diri kita. Kita baca Qulya pun cari lakum tak jumpa. Imam Syafi'i hafal Quran ketika kecil. Imam Syafi'i bulan tak puasa 30 kali khatam Quran 30 hari. Bulan puasa 60 kali khatam Quran dalam sebulan. Karamah Allah bagi kepada Imam Syafi'i. Sehari 2 kali khatam Quran bulan puasa. Bulan tak puasa sehari sekali khatam. Kita bulan puasa pun tak habis, bulan tak puasa tak baca terus. Jauh kita dengan Imam Syafi'i. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Imam Syafi'i ketika berjumpa Imam Malik, Imam Malik kata, ya Muhammad, inni ra'aitu fika nuran fala tutfi'hu bil ma'siyati. Wahai Muhammad, aku melihat pada dirimu ada nur, jangan engkau padam nur itu, cahaya itu dengan melakukan dosa maksiat. Ilmu tasawuf mengajar bagaimana kita nak menjauhi dosa-dosa zahir yang 7. Dosa mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Dan bagaimana kita nak jauhi dosa-dosa batin, dosa hati dengan sifat-sifat madmumah kita pelajari untuk dijauhi, yang disistilahkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Kitabul Muhlikat, sifat-sifat yang membinasakan dan sifat-sifat yang munjiat, yang beri kejayaan, yang perlu dipelajari dan dihayati. Ilmu tentang akhlak, ilmu tentang pembersihan jiwa, ilmu tentang bagaimana kita nak mempelajari, mengenali akhlak yang buruk untuk dijauhi, akhlak yang baik untuk dihayati. Ilmu tasawuf yang merupakan ilmu yang penting. Ulama menyatakan as-sufi sahibul wusul, wal mutasawwif sahibul usul, wal mutamaswif sahibul fudul, idza radiyal mahbub kashafal mahjub. As-sufi sahibul wusul, ahli sufi orang yang sampai kepada derajat al-arifin billah, yang benar-benar mengenali Allah. Imam Nawawi karang kita nama Bustanul Arifin. Orang-orang yang kenal Allah. Ikhlasul muridin, riyaul arifin, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Al-arifin, al-wasilina ila Allah, humus sufi, sahibul wusul. Wal mutasawwif sahibul usul. Mutasawwif, orang-orang yang mempelajari al-usul, ay al-qawaid at-tasawuf, kaedah-kaedah tasawuf. Apa itu ikhlas? Apa dalil ikhlas? Bagaimana nak bagi ikhlas? Bagaimana nak jauh daripada sifat yang bercanggah dengan ikhlas? Bagaimana sifat tentang kisah tentang ikhlas? Ayat Quran tentang ikhlas, hadis tentang ikhlas, kisah tentang ikhlas, kata ulama tentang ikhlas, masal tentang ikhlas. Baik ikhlas saja kita belajar, tapi kita belum tentu ikhlas. Kita sedang mempelajari kaedah-kaedah asas untuk kita latih diri kita supaya menuju ke arah itu. Maka kita dikenali sebagai mutasawwif, sahibul usul, orang yang mempelajari kaedah-kaedah tasawuf. Yang ketiga, sahibul al-mutamaswif, sahibul fudul. Yang ketiga, orang yang bercanggah dengan tasawuf tapi mendakwa diri mereka ahli tasawuf, ahli sufi, sedangkan mereka membawa aliran yang jauh menyimpang daripada tasawuf, iaitu nama dia sahibul fudul. Golongan yang bercanggah dengan ajaran Allah dan Rasul sudah wujud di dalam Masjidil Nabawi, nama dia munafiqin, dan golongan yang bercanggah dengan jalan yang betul ada sampai kiamat. Yang
idza radiyal mahbub, apabila Allah yang dikasihi redha kepada kita, Allah buka hijab untuk menjadi seseorang itu al-muqarrabin, hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, soalan pertama habis sejam lah, tak apa, saya habis ni. Yang keempat yang ada pada diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dia di segi fiqh dia mazhab Hanafi, salah satu muqallid kepada salah satu imam mujtahid daripada mazhab empat. Di segi tasawuf, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan qiyamul lail seumur hidup. Ya ahli sufi, ahli tasawuf beramal dengan amalan-amalan yang tinggi, dan sifat qiyamul lail ini sifat orang dekat dengan Allah. Kata ulama dipetik daripada ayat-ayat di akhir surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Salah satu sifat ibadur rahman ialah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang bermalam dalam keadaan sujud dan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanbihul Muqtarin diceritakan bahawa golongan salaf, rumah mereka di akhir malam bersuara seperti bersuaranya lebah di sarang mereka. Para golongan sahabat tabi'in di akhir malam setiap rumah bersuara dengan ibadat kepada Allah. Rumah ni semayang, rumah ni baca Quran, rumah ni istighfar, rumah ni baca doa, rumah ni baca selawat. Rumah kita bersuara dengan mengeruh. Rumah kita qiyamul lail 4 tahun sekali Piala Dunia Argentina lawan Brazil. Qiyamul lail kita sorak bola. Lepas tu 4 tahun pula sengap. Kalau nak sorak juga, dengar sorak juga, mengeruh. Kau nak dekah, kau ni pelan. Itulah akhlak ulama salaf. Bahkan akhlak orang-orang baik zaman dulu, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Dalam masa yang sama, ia adalah kelakuan yang mulia yang dihayati oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih ialah ilmu tasawuf. Dan yang keempat, Sultan Muhammad Al-Fatih orang yang memperjuangkan khilafah Islamiyah Utsmaniyah. Orang yang mengajak manusia supaya berada di bawah pentadbiran Islam, kerajaan Islamiah, kerajaan khilafah Utsmaniyah. Maka kita mempelajari ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang keempat, kita perlu mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat, negara kita agar menghayati Islam selengkapnya. Islam mentadbir diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang Allah arahkan di dalam suratul Baqarah ayat 208. Udkhulu fis silmi kafah. Hendaklah kamu masuk dalam Islam dalam semua bidang aspek kehidupan, dan sebagaimana amaran Allah yang perlu kita kenali dalam surah Ali Imran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari cara hidup selain daripada Islam tidak akan diterima akhirat esok, termasuk orang yang rugi. Kita mau diri kita ikut Islam yang lengkap, anak bini kita ikut Islam yang lengkap, ajak jiran kita berjiran cara Islam, bersukan cara Islam, berhibur cara Islam, memerintah cara Islam, ekonomi cara Islam. Segala kerja buat kita, kita rojok kepada Islam. Kita mengikut hukum hakam yang betul dalam Islam. Kita mengikut adab Islam. Dan Islam itu perlu diusahakan agar sebaik mungkin orang yang mengikut Islam secara lengkap sebagaimana yang telah dibuat contoh oleh Nabi SAW dengan para sahabat, itulah orang yang berada di dalam jalan yang lurus. Maka 4 perkara itu ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih, kena usaha ada pada diri kita. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, fiqahnya bertaklid kepada imam mujtahid daripada imam mazhab 4. Tasawufnya mengamalkan ilmu tasawuf. Salah satu amalan ilmu tasawuf ialah qiyamul lail, tiap malam tak pernah tidur. Di samping akhlak yang mulia. Dan yang keempat, mengajak diri dan masyarakat agar Islam itu bukan sahaja dikenali dan dihayati dalam masjid surau, bahkan di pelbagai masa dan tempat, dalam semua pentadbiran di sudut individu, suami isteri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Itulah 4 ciri siratul mustaqim yang boleh saya jelaskan, yang terlintas dalam pemikiran saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nampaknya jelas kepada kita semua. Jelas ke tak jelas ni? Jelas no? Jelas kepada kita semua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Daripada apa yang dihuraikan tadi, tadi itu pun lama dah lah, tadi itu pun. Dia ada lebih kurang 47 minit. Dalam 47 minit tu boleh ambil tak? Tak boleh ambil semua pun, kena ambil lah sebahagian daripadanya. Kalau kita tengok apa yang Tuan Syekh sebut tadi,
Banyak sekali ulama-ulama silam yang mana berakidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan fiqh mereka pun jelas dan juga tasawuf mereka pun jelas. Tiba-tiba kita pada hari ini yang ba pun tak tahuan. Tahu tak ba tak tahuan? Tadi Ustaz sebut tadi ba ada 14 penafsirannya, ba ada 15 penafsirannya. Kita pada hari ini tuan-tuan hebatnya kita, ba pun tak tahuan lagi, tak mau ikut mazhab. Boleh tu? Tu pangat dulu. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Saya pun tak mau panjang sebab saya nak bagi peluang pada guru-guru kita ni bercakap panjang, biar kita jelas. Tuan Syekh Aminuddin telah cerita kepada kita tadi berkaitan dengan ciri-ciri jalan yang lurus, dengan dalil yang kukuh, dengan ulama-ulama yang jelas, dan akhir sekali dengan kesimpulan yang baik, dengan contoh yang dibawa berkaitan dengan Sultan Ahmad Al-Fatih. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi pusingan yang pertama. Saya nak teruskan soalan kepada yang bahagia Ustaz Nazmi. Tadi kita tengok ada ciri-ciri jalan yang lurus tu. Sekarang ni kita nak tengok pula Ustaz, siapakah golongan-golongan yang berada di jalan yang lurus tu? Siapa mereka Ustaz? Orang Kedah kata siapa lah Ustaz tu? Baik, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz moderator kita, Ustaz Lutfi, dan yang ana hormati Tuan Guru kita Syekh Aminuddin, yang saya kenal sejak di Universiti Al-Azhar lagi. Ya, tadi bila dengar Syekh Aminuddin bentangkan di hadapan kita, ana rasa nak tarik diri tuan-tuan. Serius aku cakap. Ada kaedah mengatakan idza ja'al ma batala tayammum. Bila ada air batal tayammum. Aku ni kena tayammum ni. Yang mana dah bila datang air kita tak boleh tayammum dah. Maknanya tak boleh pakai dah. Senang cerita gitu. Tuan-tuan bayang ana bukan apa, bagi ana sebenarnya itulah realiti ilmu sebenarnya. Kita sekarang ni dihidangkan kebanyakannya dengan asatizah selebriti. Ana cakap terus terang, buang masa. Kalau tuan-tuan nak ilmu, hadza huwa. Hadza huwa syekhuna. Channel-channel ni perlu diperbanyakkan, support. Ini panggil al-ilm. Tapi yang banyak pada hari al-hantam majalah tuan-tuan. Merapu, buang masa. Tidak ada manfaat. Bukan tak ada manfaat. Mungkin adalah tapi tak banyak. Tuan guru kita tadi tu pun dia kata, itu baru apa yang terlintas di benak fikiran dia. Belum dibaca kitab lagi tuan-tuan. Itu baru terlintas tu, aku dah bengong dalam kepala aku. Kan? Subhanallah. Bahrun minal ilmi. Masya Allah. Fatahallahu alaika wa aktharallahu min amsalika insyaAllah. Wa atalallahu baqa'aka amin ya Rabb. Tuan-tuan tengoklah tuan guru kita. Dia datang bawa 4 kitab. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5 kitab. Tuan-tuan bawa banyak kitab. Hafah pun tak bawa. Mana power lagi tuan-tuan? Tuan-tuan lagi power. Tuan guru kita 5 kitab bawa. Anak memang tak bawa dah pasal dah cakap dah awal. Anak kata malam ni silap gaya aku jadi moderator. Sungguh anak kata. Anak kata kalau Syekh Aminuddin, selamatlah aku malam ni. Dan memang selamat sungguhlah. Tuan-tuan semua, itulah ilmu. Itulah ilmu. Dan itulah orang mengaji. Itulah talaqi. Puas hati. Kalau tuan-tuan nak mengaji, nak hantar nak mengaji, itu caranya, itu kaedahnya. Kita musibah di akhir zaman, orang kata minta Allah tutup aib saya dan kita semua insya-Allah. Kebanyakannya yang nak jadi asatizah ni nak cik makan je. Ya, sebab tu kadang apa yang menyedihkan anak, orang-orang alim yang betul-betul ada ilmu ni tuan-tuan, kurang promosinya di media-media sosial. Ana pun tak tahu kenapa, mungkin ni ujian. Ya. Tapi yang tak apa-apa yang mengapu tu, orang suka tengok. Kan? Ada asatizah yang mengapu pun dan juga orang suka tengok. Tapi yang betul-betul, orang kata yang bermanfaat, tak banyak. Ana pun kadang-kadang sedihlah tengok situasi macam ni. Jadi harap-harap sahabat-sahabat yang ada channel-channel ini, follow Syekh Aminuddin. Rugi kita. Iaitu manfaat yang amat banyak. Kembali kepada soalan tadi lupa dah aku.
Oh, siapakah orang-orang yang berada di jalan yang lurus? Kitalah tuan-tuan. Ya, bila mana kita membaca surah Al-Fatihah, kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang kau berikan nikmat di atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah golongan yang al-maghdubi alaihim. Al-maghdub, golongan yang dimurkai, iaitulah al-Yahud. Waladdallin. Dan bukanlah golongan yang Allah sesatkan, iaitulah An-Nasara. Al-Yahud dan Nasara, dua-dua ni tuan-tuan, dua-dua ni sesat belaka. Dua-dua maghdub dan dua ad-dal belaka. Tetapi dikhususkan Yahudi kepada al-maghdub. Allah murka kepada mereka. Dengan sebab kemungkaran, kejahatan, kebiadaban mereka terhadap para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Qatalatul anbiya, pembunuh para Nabi dan Rasul. Satu kaum yang cukup mengingkari para Nabi dan Rasul. Satu kaum yang cukup biadab kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah kata innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kan bila Nabi Musa alaihi salatu wasalam bagi tahu kepada Bani Israel apabila ada kes pembunuhan yang berlaku di kalangan Bani Israel, cara nak selesaikan kes ini, Allah kata sembelih lembu. Bani Israel kata lembu banyak, kala apa? Kan? Lepas tu tanya, lembu tu lembu bekerja ke lembu melepak aja? Lepas tu tanya, lembu ni lembu yang jenis banyak pula songeng kau. Tu al-maghdubi alaihim. Lepas tu berkira kedekut, macam-macam perangai. Orang kata jangan tangkap ikan hari Sabtu, dia tangkap juga. Maka dia al-maghdubi alaihim. Golongan yang mendapat keburukan Allah Subhanahu wa taala. An-Nasara ad-dallin, sesat. Sesatnya sejak bila tuan-tuan? Apabila Nabi Isa alaihi salatu wasalam diangkat ke langit, maka orang Yahudi terpecah kepada 3 kumpulan. Kalau anak salah, tak apa. Malam ni kalau anak salah, anak tak kisah. Sebab Tok Guru ada. On the spot dia kata, Ustaz salah. Ustaz salah. Ya, on the spot dia boleh betulkan anda. No problem punya. Lepas tu anda lebih tenang, tuan-tuan, berforum dengan orang alim. Kan? Aku tak kisah punya. Kalau berforum dengan lebih kurangan aku pun, tuan-tuan, aku pun lebih kurang sama. Jadi waladhalin, orang Yahudi ni tuan-tuan, dia mula sesat apabila Nabi Isa diangkat ke langit. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, ada satu kumpulan kata, sebenarnya yang selama berada dengan kita ni, memang Allah sungguh, dia kata. Allah sungguh yang menyamar jadi manusia. Sesat dah kau. Lepas tu golongan yang kedua, mengatakan, yang selama ni turun, anak Allah. Pun bengong juga. Maka golongan yang ketiga yang betul, yang beriman, yang mengatakan Nabi Isa itu merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rufi'a ilaihi. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa, bahkan diangkat ke langit. Jadi tuan-tuan semua, dua-dua golongan ini, al-Yahud wan Nasara, al-maghdubi alaihim waladhdallin. Insya-Allah kita tak termasuk di kalangan dua golongan ini. Kemudian apabila saya dengar Tuan Guru kita sebut tadi, ini sebagai anak, apa yang anak cakap ni, anak ambil poin daripada Tuan Guru kita. Anak berkongsi maklumat daripada Tuan Guru kita. Bila Tuan Guru kita kata, tuan-tuan, kita ni mesti ikut mazhab. Ya, dan dah dipanjang lebar cerita. Kalau nak tahu jalan kita lurus, betul ke tak betul cara hidup kita, Nabi kata, alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu dengan as-sawadil a'zam, majority. Majority. Kita di Malaysia, majoritinya mazhab apa? Mazhab apa? Wahabi. Kepok kepala pun tahu. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Kan? Dan Allah mentakdirkan, tuan-tuan, dalam dunia ni, ada 4 mazhab ni saja bertahan. InsyaAllah ila yaumil qiyamati. Wa masiru wara'a dhalik. Apa rahsianya? Kan? Kalau kita tengok contohlah. Contoh. Negara ataupun mazhab yang paling terbesar di dunia ikut fahaman anak, mazhab Hanafi. China contoh. India, Pakistan, sebahagian Mesir, Syam, itu kebanyakannya majoriti Turki,
mazhab Hanafi. Bangladesh, Hanafi. Yang kedua banyak, insya-Allahnya mazhabuna mazhab Syafi'i. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, sebahagian Rusia, Dagestan, sebahagian Syam, sebahagian Mesir, itu Asy-Syafi'i. Kemudian di sebelah Afrika, Maliki, mazhab Imam Malik, untuk guru kepada Al-Imam Syafi'i. Dan sebahagian kecil di Al-Jaziratul Arabiyah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maknanya apa? Kita hidup ni tuan-tuan tak boleh lari daripada 4 mazhab. Kena ikut. Kita dekat Malaysia ikut mazhab Syafi'i. Ya. Jangan ikut orang yang langsung tak ada mazhab. Itu macam Syekh sebut tadi lah kan. Orang kita pada hari ni bar pun tak lepas. Macam cerita P. Ramli. Titik atas, titik bawah. Benda kan kau tak kenal. Kan? Lepas tu belagak. Nak mengkritik macam-macam. Macam lah kau power sangat. Itu dengan sebab apa tuan-tuan? Orang yang tak mengaji macam itulah. Ya, orang yang tak belajar ni. Dia memang suka. Dia suka kritik, dia suka komen. Tapi kalau orang tu alim. Makin banyak ilmu. Makin tawaduknya. Sebelum dia cakap, dia fikir betul ke tak betul. Betul ke tak betul. Dia fikir tuan-tuan. Bahkan tapi orang yang jahil. Dia cakap aku suka dia. Jadi 4 mazhab ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan insya-Allah dia akan berkekalan ila an taqum as-saah. Ana teringat satu ketika dahulu di negara kita lah. Kita di Malaysia mazhab kita mazhab Syafi'i. Dulu ada seorang ulama daripada Palestin, almarhum Syekh Mahmud Siyam, bekas Imam Masjid Al-Aqsa, dia pernah datang ke Malaysia. Satu malam tu masa Ramadan, kita buat semayang tarawih di Stadium Shah Alam. Stadium kecil tu, Stadium Shah Alam. Jadi masa nak semayang tu, masa tu nak tarawih rasa minggu pertama, Syekh Mahmud Siyam ni kata, korang kunut ke tak kunut witir malam ni? Dia kata, confirm tak kunut lah pasal antum Syafi'iyun. Dia kata, aku ni, Syekh Mahmud Siyam ni, Imam Masjid Al-Aqsa, dia kata, saya mazhab Hanafi. Ya, aku ni bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia punya kunut witir start pada malam pertama lagi. Dah start kunut witir. Kalau anda salah, tak ada masalah. Tok Guru ada. Boleh betulkan. Tapi dia kata apa? Ihtirama li mazhabikum. Kerana menghormati mazhab kamu, mazhab setempat, mazhab Syafi'i. Walaupun aku bermazhab Hanafi, pada malam ini, aku jadi mazhab Syafi'i. Mana aku tak kunut pada malam witir-witir single lah, pada malam yang ke-15 dalam mazhab kita. Ya, dalam witir. Nak bagi tahu, dia tu seorang alim. Imam Masjid Al-Aqsa, bukan imam surau, kau tahu tak? Tapi dia punya warak macam mana, dia punya adab macam mana, dia meraihkan mazhab setempat. Dan dia tu orang Arab. Of course, dia faham segala seluk-beluk bahasa Arab. Tiba-tiba kita ilmu, belajar celup-celup, belajar dekat YouTube, nak cakap macam mujtahid mutlak. Nak bagi tahu kita pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang yang berada di jalan yang lurus ini, golongan yang bersama dengan as-sawadul azam, majority. Ya, majority yang kita telah sebutkan tadi, macam negara kita mazhab Syafi'i. Dan kalau tuan-tuan tengok tokoh-tokoh yang tuan guru sebut tadi cukup banyak. Saya orang kata, kalau kita lihat segi al-futuhat al-islamiyah, penaklukan Islam di negara-negara yang di zaman dahulu, di zaman kerajaan Bani Umayyah Abbasiyah ila akhirihah. Tuan-tuan bacalah sejarah. Kesemuanya panglima-panglima Islam, semuanya bermazhab dan juga berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya. Saya boleh kata macam tu. Sebagai contoh, tadi sebelum daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, sebagai contoh zaman kerajaan Islam Abbasiyah yang berjaya menakluki kembali Palestin, merampas kembali Palestin. Siapa dia? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni bermazhab apa tuan-tuan? Bermazhab Syafi'i. Akidahnya akidah Asy'ariyah. Ya. Itu kalau kita tengok yang menakluki, yang mengembalikan kembali Palestin daripada golongan Yahudi. Yang mengalahkan tentera Mongol, Tatar di Mesir. Saifuddin Qutuz, seorang panglima Islam yang merupakan anak murid kepada Al-Izz bin Abdissalam, seorang ulama bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah, berjaya mengalahkan tentera Tatar Mongol yang tak pernah dikalahkan sebelum pada ini tuan-tuan. Dikalahkan oleh seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Kemudian yang menyelamatkan Spanyol yang hampir-hampir jatuh. Masa tu Islam pegang, lepas tu berlaku pergolakan dalaman, kekacauan, perebutan kuasa, hampir-hampir jatuh kepada golongan Kristian. Datang seorang ulama bernama Syekh Yusuf bin Tashifin, seorang bermazhab Maliki dan juga berakidah Asy'ariyah, menyelamatkan kerajaan Islam yang hampir-hampir jatuh, dikembalikan kembali ke persadanya. Dan disebutkan tadi Sultan Muhammad Al-Fatih juga daripada mazhab Hanafi, berakidah Maturidiyah. Tuan-tuan, kalau kita tengok semua galur sejarah ini menunjukkan apa yang kita dah ikut sama ni, ini yang terbaik. Dan jangan menggatal nak tukar-tukar. Jangan nak menggatal nak tukar-tukar. Beradab. Jangan nak merosakkan mazhab setempat. Itu tuan-tuan, guru-guru kami pesan. Dia kata, korang balik Malaysia ikut mazhab korang. Walaupun korang belajar dekat Syam 4 mazhab, jangan buat apa yang kau belajar tapi ikut mazhab setempat. Sebab silap gaya menimbulkan fitnah. Ana nak share satu pengalaman Ana. Ya, apabila Ana pernah buat spoil bila balik pada Syria. Kita dekat Syria tuan-tuan, kebanyakan imam-imam sembahyang ini bermazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi, tahiyat akhir dia sama dengan tahiyat awal, cara duduk ni. Ya, kita tawarruk kan Syafi'i. Tapi kalau Hanafi tu biasa je macam tahiyat awal. Jadi bila saya sampai Malaysia, hari pertama jadi imam kat rumah. Mak semayang. Mak perhati je aku semayang. Mak kata lain macam budak semayang. Habis semayang, mak kata apa tau? Anda ingat arwah mak kata, kau ni Mi, makin lama belajar makin tak kerti semayang. Kau dia kata. Sebab apa? Sebab saya tahiyat akhir tuan-tuan, tak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanafi. Saya tahiyat akhir macam tahiyat awal. Jadi mak kita ni dah otai mazhab Syafi'i. Bila dia tengok aku punya tahiyat tak betul, on the spot, dia sound, kau tahu tak? Dia kata apa? Kau ni makin belajar, makin tak reti semayang. Ambil kau. Senyap aku. Kita ni tuan-tuan, ialah kita tahu mazhab kan? Kalau kita jadi anak kau ajar, kita kata apa? Mak tahu apa orang belajar? Kita kata macam tu kan? Tapi kita taklah macam tu. Kita okey mak, sorry mak, ini mazhab Hanafi. Kau jangan nak mazhab Hanafi, Syafi'i itu dah. Okey mak. Nah gitu. Tapi kalau kau keras kepala kau, mak tahu apa? Mak kampung. Kau ajar, kau sumpah kau IPTS pun tahu. Ya tuan-tuan semua. Itu wajib kita meraihkan mazhab. Dan jangan kita menimbulkan fitnah. Kau alim macam mana pun, tapi kalau perbuatan kau boleh menimbulkan fitnah, jangan. Man awqa'a nafsahu mawaqi'atuhami fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Kalau kita meletakkan diri kita di tempat tuhmah, tempat fitnah, kalau orang mengatakan kita, kau jangan marah. Kan? Kena raikan. Jadi tuan-tuan semua, itulah kita berada di landasan yang betul dan jangan ditukar landasan ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, penjelasan berkaitan siapakah golongan yang disebutkan sebagai orang-orang yang berada pada jalan lurus, jawapannya kita lah. Perbahasan yang disebut oleh Ustaz Nazmi tadi menyokong kenyataan yang telah disampaikan oleh bahagia Tuan Guru Ustaz Aminuddin berdasarkan kepada ilmu, bukan sekadar sokongan, hanya saja sokongan. Berdasarkan kepada ilmu yang berteraskan kepada ulama yang telah dibentuk dan ditunjukkan jalan-jalan yang lurus ini. Tuan-tuan, kita masuk pusingan yang kedua. Boleh lagi, no? Sejuk sikit, no, masjid ni, no? Yo, saya tengok Ustaz Aminuddin tadi duduk mengeliat kaki tu. Kita faham. Sebab apa? Kita pun sama. Jadi dia macam mengeliat kipasan hak ni kot, no? Tapi tak apalah. Dia semua tak kena sebenarnya. Masjid sejuk pun tak kena. Masjid panas pun tak kena. Jadi tak apalah. Kita sabar dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, insya-Allah. Kita dah berada pada pukul 9:10 minit. 9 minit. Jadi pusingan kedua ni insya-Allah kalau panjang lagi pun tak apa kerana majlis ilmu. Kan? Boleh tuan-tuan?
Baik, kita nak tengok soalan yang ketiga ni kepada Tuan Syekh Aminuddin. Terdapat perselisihan perkara-perkara furu' lah dari sudut contohnya fiqh lah kan. Macam setengah orang kata kalau kita semua ikut mazhab, Nabi tak ikut mazhab. Ada orang kata gitu. Ada orang kata sahabat-sahabat tak ikut mazhab. Jadi dia bermula perselisihan. Bermula perpecahan di sini tuan-tuan. Maka adalah golongan-golongan yang datang dengan membid'ahkan golongan yang lain. Yang ni kita minta pencerahan Tuan Guru Ustaz Aminuddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tak panjang, sejuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbi." Mereka sentiasa berselisih melainkan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan dalam perkara furu', dalam perkara cabang sudah berlaku dalam Al-Quran. Sudah berlaku di zaman ketika Nabi SAW masih hidup. Sudah berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Sudah berlaku di zaman para sahabat dan terus menerus berlaku sehingga hari ini. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana di zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam, seorang penggembala kambing melepaskan kambingnya merayau, yang akhirnya kambing itu pergi ke kebun seseorang hamba Allah. Dia perosak habis daun-daun pokok-pokok yang baru ditanam sekian bulan, sekian lama, dia makan jahanam habis kebun. Maka pemilik kebun itu pergi berjumpa dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, mengadu, toke kambing, bela kambing tak erti jaga, jahanam habis kebun saya, kambing ni perlah habis makan. Maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam menjatuhkan hukuman, toke kambing kena bayar denda terhadap kerosakan kebun pemilik kebun. Kemudian isu yang sama diadukan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman kata, bagi saya jangan bayar denda. Penyelesaiannya tukar. Serahkan kebun kepada pemilik kambing, serahkan kambing kepada pemilik kebun. Pemilik kambing kena tanam balik pokok yang jahanam. Usahakan kebun itu. Kalau pokok itu berumur 6 bulan, tanam bagi cukup 6 bulan. Apabila dah pokok sama besar dengan jahanam kemarin, tukar, serah balik kebun, ambil balik kambing. Allah Subhanahu wa taala memuji ijtihad ataupun hukum yang difatwakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dalam masa yang sama Allah tidak menyalahkan hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Kami memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan, kedua-dua nabi itu, kedua-dua hukum yang dikeluarkan itu walaupun berbeza, mereka mengeluarkan hukum berdasarkan kepada ilmu dan kebijaksanaan. Dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam walaupun hukumannya bercanggah dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman dipuji dengan kelebihan, Nabi Daud diberikan yang lain, gunung ganang bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam dan lainnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, ulama kata, dalam perkara furu' apabila berlaku perselisihan pendapat, jangan cepat membid'ahkan orang yang bercanggah dengan hukum kita. Allah Ta'ala tak kata Nabi Daud hukum bid'ah, Nabi Sulaiman yang sunnah. Seperti mana yang didakwa oleh sebahagian pada hari ini. Hak kamu bid'ah, hak aku betul. Kamu baca Yasin malam Jumaat bid'ah, hak aku tak baca Yasin, betul ke aku? Tak baca Yasin yang betul. Baca Yasin yang bid'ah. Jadi, itu cerita dalam Quran. Cerita di zaman hayat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seseorang yang sembahyang asar melainkan dalam perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat menempuh perjalanan pergi kepada Bani Quraidah sampai tengah jalan, masuk waktu asar. Sekumpulan kata,
kita sembahyang di sini karena asal dah masuk. Sekumpulan kata kita ikut nas kata di kampung sana, maka dua kumpulan berbeza. Satu sembahyang di perjalanan, satu lagi simpan nak sembahyang di sana juga. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menyalahkan, bahkan menganggap kedua-duanya betul. Hadis yang sama, kefahaman yang berbeza, ijtihad yang dilakukan, dianggap betul. Begitu juga seorang lelaki, ketika i'tidal, dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Satu zikir yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Dia baca zikir itu habis sembahyang. Rasulullah SAW tanya siapa yang baca. Dia tak berani jawab. 2 kali tanya tak jawab. Ketiga baru jawab. Nabi SAW menyatakan, aku melihat bid'an wa thalathina malakan. Lebih dari 30 malaikat, 33 malaikat berlumba-lumba menulis pahala terhadap bacaanmu itu. Dia mencipta satu bacaan di dalam i'tidal yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Rasulullah tak kata, ni reka doa dalam sembahyang ni, bid'ah, dolalah, sesat. Begitu juga seorang sahabat, ketika berada di dalam saf sembahyang, dia baca doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku pemberian terbaik yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh, yang baik-baik. Nabi SAW tak pernah ajak doa tu baca, dia baca. Lepas sembahyang Rasulullah SAW tanya siapa baca, dia mengaku dia baca. Nabi SAW menyatakan, idzan yu'qara jawaduka wa tustashhada fi sabilillah. Atau kama qala. Kalau begitu, kudamu akan mati dibunuh dan engkau akan mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mati elok, mati syahid kerana engkau meminta pemberian terbaik. Doa itu dicipta oleh para sahabat di belakang Nabi SAW. Maka Nabi SAW tak kata ni bid'ah, aku tak ajak. Begitu juga Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika bermusafir dengan sekumpulan sariyah, sekumpulan tentera yang diutus oleh Nabi SAW. Makanan mereka habis, minuman mereka habis. Sampai satu kampung minta tolong penduduk kampung jadikan mereka sebagai tetamu. Penduduk kampung tak kenal mereka, halau mereka, pergi cari tempat lain, kami tak mau jamu hampa. Kita kalau orang tak kenal meminta bangla, meminta kita halau, kita tak berani. Pakcik minta ayak, tak berani bagi ayak je, dia suruh pisau pun. Ini berlaku kepada penduduk kampung itu, tak kenal para sahabat, meminta makanan minuman, jadikan istadafahum, minta mereka jadikan mereka sebagai tetamu, mereka tak kenal, mereka kata pergi cari tempat lain. Pertolongan Allah datang ketika itu. Ketua kampung itu kena sengat binatang. Bisa. Kena sengat dengan kalajengking, sakit. Mereka kesian kat ketua mereka. Dia akan bantu tak selesai. Lalu mereka memberikan cadangan. Mungkin orang kumpulan manusia yang minta supaya kita jamu mereka, ada orang yang pandai berubat. Bos kita, ketua kampung kita. Pergi tanya, Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu kata, aku boleh. Maka dia baca Fatihah, sembuh. Ka'annama nasyata min iqal, sembuhlah lah tu. Maka diberikan sekumpulan kambing. 30 ekor kambing lebih kata riwayat. Kalau seekor 1,000, 30,000, upah model yang liang baca Fatihah. Ada nak makan kambing, ada tak berani makan. Pasal berubat murah. Modal sikit tapi dapat untung banyak. Maka balik tanya Nabi SAW. Nabi SAW tanya dia, siapa bagi tahu kepada kamu Fatihah ni boleh jadi penawang? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, idribu li bisahmin. Kamu jangan makan ke semua, mai ke aku sama kambing tu. Aku nak agak sikit. Ini satu sunnah taqririyah. Satu pengakuan Nabi SAW terhadap satu perbuatan yang dicipta oleh para sahabat, yang direka oleh para sahabat, tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Sehingga kan ulama menyusun dalam kitab As-Sunnatul wal Bid'ah puluhan hadis yang menunjukkan Nabi SAW pernah
mengiktiraf perbuatan ataupun bacaan para sahabat yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Apabila Nabi SAW wafat, Nabi SAW pesan al-ulama warasatul anbiya. Pewaris aku adalah para ulama. Kamu jumpa satu wirid, kamu jumpa satu doa, kamu nak baca apa, pergi tanya ulama. Maka ada ulama yang mengajar kepada kita salawat yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tetapi ia datang daripada ilham yang Allah bagi pada ulama tertentu. Seperti salawat Imam Syafi'i. Salawat Imam Syafi'i dibaca. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika. Salawat Imam Syafi'i. Bahkan salawat yang imam-imam kita baca, salawat munjiah, diberikan oleh Allah kepada seorang ulama nama Syekh Musa ketika ia bermusafir di tengah laut. Ada orang kata, oh, salawat ni kena ambil daripada Quran hadis, tak boleh reka-reka. Dan tak ada dalam mimpi-mimpi. Sahabat pun tak dapat doa dalam mimpi, takkan ulama boleh dapat? Dia tak jumpa, dia kata tak dapat. Dalam kitab Imam Suyuti diceritakan cucu Nabi SAW nama Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, ketika Sayyidina Muawiyah naik jadi khalifah, dia menyekat bantuan kepada Sayyidina Hasan sehingga Sayyidina Hasan merasa terlalu susah. Lalu dia berasa nak tulis surat, nak protes ataupun nak peringat kepada Sayyidina Muawiyah yang tidak memberikan hak yang sepatutnya dia dapat sebagai ahli bait. Kemudian dia membatalkan rancangan itu. Dia tidur malam jumpa Nabi SAW. Rasulullah tanya, apa abang? Lalu dia, abang baik wahai Datuk. Baru dia mengadu kepada Nabi SAW. Sayyidina Muawiyah tak bagi hak yang dia patut dapat sehingga dia susah. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah engkau telah mengambil satu surat, engkau bercadang untuk menulis surat itu dan hantar kepada Muawiyah untuk menegur apa yang dilakukan, kemudian engkau membatalkan rancangan itu. Nabi SAW tahu apa dia buat. Ya Rasulullah, kalau itu saya nak buat apa? Rasulullah SAW bagi satu doa. Dia baca doa itu tak ada seminggu. Sepatutnya dia dapat 100,000, Sayyidina Muawiyah hantar 1.5 juta. Nabi SAW bagi doa dalam mimpi Sayyidina Al-Hasan, salah seorang sahabat bahkan cucu baginda, disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab tentang rezeki, Husulur Rifqi bi Usulir Rizqi. Maka demikian juga Syekh Musa tadi, ketika bermusafir dalam laut, ombak datang seperti gunung sehingga biasanya kapal akan karam dan penghuni kapal akan mati. Biasanya ombak sedemikian payah nak selamat. Maka bersedih, menangis penghuni kapal, takut kematian yang bakal menimpa mereka bila-bila masa. Seorang wali Allah nama Syekh Musa tenang dan dia tertidur. Dalam mimpinya Nabi SAW bagi satu salawat, suruh dia baca 1000 kali. Salawat itu berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'as sayyiat. Sampai habis kita duk baca. Tu imam kita pun baca. Tanya ambil mana? Tu Wan aku baca. Dalam kitab apa baca? Tak tahu. Yang penting ini selawat waris daripada kita duk baca, beli buku Abu apa semua ada. Selawat itu dapat dalam mimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, ya Allah sampaikan salawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad, salatan tunjina, salawat yang menyelamatkan kami. Disebut salawat munjiah ataupun tunajjina, boleh baca bacaan yang kedua. Min jami'al afat, min jami'al ahwali wal afat, daripada segala perkara yang menakutkan, huru-hara dan perkara yang membinasakan. Saya dah nak susah, ombak macam gunung, kami dah nak mati bila-bila masa. Dengan berkat selawat ini, tolong selamatkan kami daripada ditimpa kematian segera atau kebinasaan. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan engkau menunaikan bagi kami dengan berkat selawat ini akan semua hajat kami. Sebut secara umum, ada hajat secara ramai, ada hajat secara seorang, secara peribadi.
Ya Allah, ya tu, kalau tu imam baca bahasa Melayu, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada COVID-19, satu masjid, amin. Pasal apa semua tak mau. Tapi kalau tu imam baca, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan hujan lebat-lebat, kerana kami berhajat kepada hujan. Tu imam buat bendang nak hujan. Makmum belakang jual es krim dengan air tebu. Dia marah kata imam. Tu imam ni doa kat dia seorang, tak fikir orang. Aku je yang tebu, kalau hujan turun, pakai tak laku terus. Makmum marah tu imam. Tu imam baca doa, dia faham. Dia baca doa kat diri dia, kat orang lain, dia tak fikir. Maka kita baca secara umum. Kat kita, kat dia, semua termakbul. Wa taqdi lana biha. Dan engkau menunaikan bagi kami dengan berkat salawat ini. Jami'al hajat. Semua hajat. Sampai habis salawat itu. Salawat itu, satu salawat yang diterima oleh seorang hamba Allah. Disebutkan dalam beberapa kitab, antaranya kitab Al-Qaulul Badi' fi Salati Wassalam Al-Habib Syafi', bagaimana ia adalah salawat yang diperoleh oleh seorang hamba Allah dan tersebar serata tempat termasuk di negara kita Malaysia. Kita tak kata, oh ni bid'ah ni reka Para sahabat telah reka salawat. Salawat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salawat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ulama di kalangan sahabat mereka salawat dan Nabi SAW tidak mengingkari salawat yang mereka baca. Ada dalam kitab Qaulul Badi'. Maka kita dapati bahawasanya Nabi SAW mendengar sahabat baca, Rasulullah tak kata ni bid'ah. Duk wirid ketika bacaan ketika i'tidal, bacaan sebelum di dalam saf, bahkan disebut Imam Nawawi dalam kitab Azkar, sunat baca dalam saf ketika kita masuk dalam saf, doa tersebut. Kerana diakui oleh Nabi SAW. Maka kita dapati bahawasanya Nabi SAW mendengar sahabat baca satu perkara, baginda tidak cepat mengingkari kerana baginda memberikan ruang ada bacaan-bacaan tertentu walaupun baginda tak ajak, seperti baca Fatihah kepada orang sakit, baginda mengakui ianya benar. Bahkan ada orang kata Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Kenyataan ini berbahaya. Kenapa? Kerana ada yang Nabi SAW buat tak buat tapi dibuat hari ini dan tidak dianggap salah. Contoh, khatam Quran malam 27 Ramadan di depan Kaabah dibuat oleh Imam Sudais setiap tahun. Cari hadis, setiap malam 27 Rasulullah khatam Quran depan Kaabah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak jumpa. Kalau semua Rasulullah tak buat, tak boleh, salah, bid'ah, maka khatam Quran tak boleh buat. Tapi tang sana tak bid'ah, tang sini bid'ah. Selama mana dia ianya baik, tidak bercanggah dengan syarak. Hadis kata, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mencipta, mewujudkan benda baru yang tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada nas dalam agama, itu adalah tertolak. Tapi kalau ma minhu yang termasuk dalam agama, ia tidak ditolak. Maka kalau zaman Nabi SAW masih hidup, baginda yang menapis perbuatan sahabat, bacaan sahabat boleh atau salah. Ketika Nabi SAW sudah wafat, yang menapis ialah al-ulama warasatul anbiya. Maka bacaan yang dibaca hari ini, kita nak kata dia boleh ataupun tak boleh, tengok ulama mana yang baca. Daripada siapa ianya datang. Kalau datang daripada ulama-ulama besar yang jauh lebih hebat, seperti selawat Imam Syafi'i, seperti selawat Munjiyah, seperti selawat Syifa, seperti zikir dan doa tertentu, maka kita kalau tak mau baca pun, kita jangan cepat menyatakan bid'ah. Dan bid'ah itu seperti mana sunnah, lawannya sunnah, bid'ah lawan dia sunnah. Sunnah ada dibolehkan, ada tak boleh. Sama dengan bid'ah, ada boleh, ada tak boleh. Apa dia sunnah? Ma'udhifa ila Nabi SAW. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berbentuk kata-kata, perbuatan ataupun pengakuan. Apa sunnah yang boleh? Semayang 5 waktu, sunnah yang wajib. Nabi SAW semayang, kita semayang. Apa sunnah yang sunat? Semayang ba'diyah. Rasulullah semayang ba'diyah, kita semayang ba'diyah. Sunnah yang sunat. Apa sunnah yang haram? Nikah lebih daripada 4. Nabi SAW kahwin, isteri, ramai. Sunnah Rasulullah. Tapi boleh kita menikah isteri 9 orang? Tak boleh. Itu sunnah yang haram bagi kita. Boleh bagi Rasulullah. Min khususiyatir Rasul SAW. Seorang lelaki masuk Islam, isteri dia ada 10.
Nabi SAW bersabda, ikhtar arba'an wa fariq sairahunna. Pilih 4, laki-laki cerai. Maka berkahwin lebih pada 4 orang dalam satu masa sunnah Nabi SAW. Tapi sunnah yang haram bagi kita umat. Bukan kata semua sunnah tu boleh buat semua. Sunnah ada yang boleh, ada tak boleh. Ada wajib, ada sunat, ada yang haram. Haram bagi kita, boleh bagi Nabi SAW. Begitu juga benda baru. Ada benda baru yang dibolehkan, ada benda baru yang tak dibolehkan. Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat, benda baru itu ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang dipuji, ada yang dicela. Benda baru yang dibolehkan seperti khatam Quran depan Kaabah malam 27 Ramadan. Cuba cari hadis, jumpa ke tak? Tak jumpa. Semayang raya dalam masjid. Nabi SAW tak pernah semayang raya dalam masjid. Nabi SAW semayang raya di tanah lapang. Semayang raya dalam masjid benda bid'ah. Sekali Nabi SAW semayang raya dalam masjid ketika hujan turun. Semayang masjid. Waktu lain, semayang raya waktu lain, semua di tanah lapang. Kita di Malaysia semayang raya dalam masjid. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam Fiqhul Islami wa Adillatum, menurut mazhab Syafi'i sunat semayang raya dalam masjid. Menurut ulama Syafi'iyah. Maka semayang raya dalam masjid benda baru. Nabi SAW hanya buat sekali. Banyak kalinya semayang tanah lapang. Tapi ia bukan berarti benda yang salah. Dalam Syarah Syama'il kata, makan dengan makanan duduk atas kerusi. Tuan makan duduk atas kerusi, makanan duduk atas meja. Dan makanan itu diisi dalam mangkuk yang banyak, bid'ah. Maka Nasallallahu Alaihi Wasallam ya'kulu ala khiwanin wala sukur rujah. Nabi SAW tak pernah makan makanan duduk atas meja, baginda duduk atas kerusi dan menggunakan mangkuk-mangkuk kecil. Dengan arti Nabi SAW kalau makan satu mata, dua mata, kita buka puasa sebelah mata. Makan mi ketika buka puasa, pergi sujud dalam sembahyang maghrib, belahak terkeluar mi balik. 10 mata sebelah mata. Ni bid'ah, tapi bid'atun mubah. Makan duduk atas kerusi, kita duduk atas kerusi, makan atas meja. Nabi SAW makan duduk atas lantai. Kenapa ya Rasulullah engkau duduk atas lantai? Innama ana abdun, akulu kama ya'kulul abdu, wa ajlisu kama yajlisul abd. Aku seorang hamba, makan seperti mana makan seorang hamba. Aku duduk macam mana duduk seorang hamba. Kita makan makanan duduk atas meja, kita duduk atas kerusi. Kalau kata hak tu Rasulullah tak buat bid'ah, semua kedai makan kena buang meja. Mana ada kedai makan buat aku tu? Imam Ahmad Ibn Hanbal kata Syekh Buti rahimahullah, dia pergi haji jalan kaki. Nabi SAW pergi haji naik kenderaan. Oh ni bid'ah ni Imam Ahmad ni. Jalan kaki buat haji. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahalanya banyak kerana susahnya banyak. Dia buat bercanggah dengan Rasulullah. Rasulullah pergi haji naik kenderaan, dia pergi haji jalan kaki. Bid'ah ni? Tak. Bid'ah benda yang baru dan Allah menamakan dirinya sebagai pencipta benda baru. Allahu badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta benda yang baru. Maka ketika mana kita nak baca qunut, kawan kita tak mau baca, atau kita tak mau baca, kawan kita nak baca, selama mana ada ulama yang berijtihad ianya dibolehkan, maka jangan cepat kita kata bid'ah. Baca qunut bid'ah kerana hak betul tak baca. Baca usalli bid'ah kerana hak betul tak baca. Buka dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, at-talaffuz min niyah adalah sunat di sisi kebanyakan ulama mazhab. Kita dapati bahawasanya perkara yang dianggap bid'ah dalam bab tahlil, dalam bab baca ihtifal Maulid Rasul dan sebagainya, perkara itu khilaf di kalangan para ulama. Kaedah fiqh kata la yunkarul mukhtalafu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih. Tidak boleh diingkari perkara yang diselisihkan oleh ulama. Yang ni nak baca bismillah kuat, yang ni nak baca bismillah perlahan, yang ni tak mau baca bismillah langsung. Semuanya ada hujah. Tapi yang diingkari perkara yang disepakati. Yang tak mau sembahyang, kita ingkar. Yang nak terlibat dengan riba, itu kita ingkar kerana ijma' ulama' riba itu haram. Yang nak terlibat dengan judi, kita tolak kerana ijma' ulama' judi itu haram. Tapi perkara khilaf, nak zikir pelan, nak zikir kuat, nak baca Yasin malam Jumaat, nak baca surah Kahfi, nak baca tahlil, tak mau baca tahlil, nak baca talqin, tak mau baca talqin, nak baca sayyidina, tak mau baca sayyidina, nak guna tasbih, tak mau guna tasbih. Perkara itu selisih di kalangan para ulama
selama mana ulama berselisih, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, yang ni kata sunat, yang ni kata makrah, ulama kata nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Kita bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati dan kita bertolak ansur dalam perkara furuk yang kita perselisihkan. Dengan sikap sedemikian, kalau kita amalkan, maka tidak akan berlaku perkelahian dalam masyarakat. Yang berkelahi, hak aku saja betul, hak hang salah. Hak aku saja yang betul dengan sunnah, betul dengan Quran, hak hang salah. Sedangkan kita baca dalam Quran sendiri, ayat Quran ada perselisihan tafsiran yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Seperti firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan yang dicerai oleh suami mereka hendaklah menanti masa iddah selama 3 quru'. 3 quru' itu 3 kali suci menurut kebanyakan ulama dan 3 kali haid menurut mazhab Hanafi. Kedua-duanya betul, maknanya tepat dan tidak boleh disatukan kerana ada negeri dan tempat berpegang dengan fatwa yang pertama, ada negeri yang dan tempat berpegang dengan fatwa kedua, dan keduanya betul di segi ayat Quran dan tafsirannya. Kalau dalam contoh quru' itu sendiri sudah ada khilaf, contoh wudu sudah ada khilaf, dalam perkara lain kalau khilaf dalam bahasa al-furuq itu adalah perkara biasa. Bagaimana kita nak menanganinya, kita pegang dengan mana pendapat yang kita cenderung dalam masa yang sama, kita tidak menganggap sesat orang yang bercanggah dengan apa yang kita pegang, selama mana dia pegang itu mengikut kepada ijtihad ulama mujtahid. Yang jadi masalah, kita kata baca isi Jumaat tak boleh, bid'ah. Sama ada kita tak jumpa hadis tu ataupun kita tak tahu, ataupun kita degil, tak mau pakai. 3 ni kadang-kadang kena kepada kita, maka kita kata salah. Baca isi Jumaat tak boleh, bid'ah. Pasal bid'ah, Rasulullah tak nak buat. Bila kita tengok kitab Imam Suyuti yang berjudul Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah, dia datangkan 2 buah hadis sunat baca isi Jumaat. Oh, hadis ni hadis palsu. Hadis ni hadis dhaif. Palsu menurut kamu, tak palsu menurut Imam Suyuti. Kamu dengan Imam Suyuti siapa kang kitab banyak? Imam Suyuti 1000 buah kitab. Ada kata 600, ada kata 800, ada kata 300. Kamu 3 buah pun tak ada. Imam Suyuti berpendapat hadis itu tidak palsu. Maka dia mendatangkan 2 buah hadis sunat baca Yasin malam Jumaat. Dah jumpa dah dia kritik hadis tu. Dah jumpa dia tak mau pakai juga. Dia kata aku juga kuat. Jadi 2-3 jenis manusia yang ada dalam masyarakat kita. Maka ulama menyatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi benda yang dia tak tahu. An-nasu a'da'al ulama'u ahya'un wa in matu wal juhala'u amwatun wa in kanu ahya'an. Orang alim ini masih hidup walaupun mereka telah mati. Orang jahil ni sudah mati walaupun mereka masih hidup. Imam Nawawi dah mati, Imam Syafi'i dah mati, Imam Bukhari dah mati. Mereka tetap dianggap masih hidup kerana mereka menerima pahala daripada orang yang mengamalkan dan mempelajari ilmu mereka. Orang jahil masa hidup dah mati dah kerana dia tak boleh terima, tak boleh ikut kebenaran disebabkan dia terus-menerus membiarkan dirinya dalam kejahilan. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan menentang sesuatu yang dia jahil. Maka kalau kita pelajari khilaf di kalangan para ulama yang banyak, seorang ulama di Masjidin Nabawi yang mengajaklah Masjidin Nabawi, dia mengajak Bulughul Maram. Saya hadir pengajian dia sekali 2. Nama Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullahu taala, murid kepada Syekh Shanqiti, pengarang kitab Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Dia mengajar Bulughul Maram di dalam Masjidin Nabawi. Dia karang satu kitab nama dia Mauqiful Ummah min Ikhtilafil A'immah. Dia mendatangkan contoh-contoh khilaf di zaman Nabi SAW di kalangan para sahabat. Selepas wafat Nabi SAW, nak tanam di Mekah kan, nak tanam di Madinah kan, nak tanam di Masjid Al-Aqsa kan. Ketika perang Badar, nak bunuh tentera Badar ataupun nak ambil tebusan, khilaf sudah berlaku di zaman Nabi SAW selepas Rasulullah wafat. Dan akan berlaku berterusan. Cara kita menangani khilaf, kalau itu perkara furu', maka kita berpegang dengan satu pendapat yang kita cenderung dalam masa yang sama. Kita jangan menyesatkan dan membid'ahkan, mendalalahkan orang yang bercanggah dengan apa yang kita pegang. Contoh mudah faham, tasbih. Orang yang ikut tulisan Al-Syekh Albani, dia kata tasbih itu bid'ah. Saya pergi Mekah Madinah, orang kata tasbih bid'ah. Saya kata kat dia, kalau kata bid'ah,
macam mana kedai-kedai tasbih boleh ada keliling Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Kalau kata ni bid'ah tak boleh pakai, macam mana kerajaan yang begitu sensitif dalam perkara bid'ah membenarkan tasbih ini dijual di keliling Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Dan saya pernah jumpa dalam Masjidil Haram, dia kata solat qabliyah Jumaat bid'ah. Hang jangan semayang qabliyah Jumaat. Habis dia kata orang bang Jumaat, berlambak orang pergi semayang, dia seorang tak semayang. Benda khilaf di kalangan alim ulama, qabliyah maghrib. Ada kata sunat, ada kata tak sunat. Mazhab Maliki tak sunat, mazhab kita sunat. Jadi bila kita mengaji dalam khilaf di kalangan para ulama, ulama kata man lam ya'rif ikhtilaf al-ulama'i falaysa bi'alimin. Siapa yang tak tahu perselisihan ulama, dia bukan orang alim. Bila orang alim dia tahu perselisihan, maka dia tahu yang mana dia nak pakai, yang mana dia tak mau pakai dalam masa yang sama, yang mana dia nak kata salah sungguh, yang mana dia tak kata ini pendapat kedua ataupun pendapat yang salah menurut imam sekian, tidak salah menurut imam sekian. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus sawab. Pendapat saya betul menurut pandangan saya, menurut imam saya, tapi boleh jadi salah. Pendapat kamu salah menurut pandangan saya, menurut imam yang saya ikut, tadi boleh jadi betul. Maka perselisihan dalam perkara furu' menimbulkan khilaf yang disebutkan ikhtilafu ummati rahmah. Hadis itu disebut Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Dalam menghuraikan hadis itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sekiranya seorang ulama mujtahid menolak satu-satu hadis sahih sekalipun, jangan kamu secepat menyalahkan imam itu sebelum kamu mengetahui apakah alasan yang digunakannya dalam menolak hadis sahih itu. Contoh hadis sahih yang ditolak, hadis yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza raka'a farka'u, bila imam telah rukuk maka hendaklah kamu rukuk. Wa idza sajada fasjudu, bila imam telah sujud hendaklah kamu sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan, bila imam sembahyang sambil duduk hendaklah kamu sembahyang sambil duduk. Hujung hadis itu tidak diamalkan, sedangkan dia hadis sahih. Kenapa? Kerana di akhir hayat Nabi SAW baginda jadi imam sambil duduk, makmum berdiri. Maka hadis akhir itu menasahkan hadis yang awal. Sama-sama sahih. Begitu juga hadis yang berbunyi aftaral hajimu wal mahjum. Batal orang yang melakukan bekam ketika berpuasa dan batal orang yang dibekam ketika berpuasa. Siapa puasa sunat, puasa fardu, dia buat bekam tengah hari, batal puasa. Hadis sahih. Tapi dalam kitab fiqh kita baca, hukum berkam makruh. Oh, fiqh bercanggah dengan hadis. Hadis kata batal, fiqh kata tak batal. Bila kita kaji ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah menyatakan betul hadis itu sahih, tapi di akhir hayat Nabi, hadis itu disabdakan oleh Nabi SAW pada hari pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-10 Hijrah, baginda pergi buat haji, baginda berpuasa, baginda berbekam ketika haji. Maka hadis Nabi SAW berbekam ketika berpuasa sewaktu haji menasahkan hadis aftaral hajim wal mahjum yang disabdakan pada tahun ke-8 Hijrah. Baginda berbekam di siang hari ketika berpuasa tak batal, yang dilakukan pada tahun ke-10 Hijrah. 3 mazhab kata tak batal, Hambali kata batal. Hambali pakai hadis tu, 3 mazhab pakai hadis yang belakang. Begitu juga hadis yang berbunyi ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumaat itu wajib kepada setiap orang yang akil baligh, yang sudah bermimpi. Maka hadis ini menyatakan wajib mandi sebelum pergi sembahyang Jumaat. Hukum mandi sembahyang Jumaat itu hukum dia wajib. Dalam kitab fiqh kata sunat muakkadah. Sunat bagi orang lelaki nak pergi sembahyang Jumaat, mandi sunat Jumaat. Sunat. Hadis kata wajib, ulama kata sunat. Bercanggah ulama dengan hadis. Bila dikaji ulama ada alasan. Masuk pada wajib itu wujubun adaban. Bukan wajib di sudut tak buat berdosa. Buat dapat pahala tak buat berdosa macam wajib sembahyang 5 waktu. Kenapa? Kerana ada hadis yang lain. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu pergi sembahyang Jumaat tak mandi. Hadis riwayat Sayyidina Osman ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tegur kenapa tak mandi. Pergi hanya berwuduk.
Jadi ulama kaji daripada pelbagai sudut sehingga mengeluarkan satu hukum. Kita jumpa satu hadis, kita kata ulama tak betul, canggah dengan hadis ni. Ini yang berlaku. Dia jumpa Nabi SAW menyentuh kaki Sayyidah Aisyah ketika tengah semayang. Dia kata, lelaki sentuh isteri tak batal yang semayang. Ada hadis Nabi SAW mencium isteri baginda kemudian terus pergi semayang tanpa berwuduk kembali. Tak batal suami sentuh isteri. Imam Syafi'i fatwa kata batal. Imam Syafi'i tak erti hadis ni. Serupa Imam Syafi'i tak pernah jumpa hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam Bulughul Maram hadis tu. Imam Ibn Hajar mazhab Syafi'i. Imam Nawawi pun kenal hadis tu. Imam Nawawi pun mazhab Syafi'i. Seolah-olah Imam Syafi'i pun tak betul, Ibn Hajar Al-Asqalani pun tak betul, Imam Nawawi pun tak betul kerana bercanggah dengan hadis tu. Aku jumpa hadis, mereka ni merasakan tak jumpa. Kita hadis 40 pun tak ingat nak ketolak Imam Nawawi syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi fatwa batal. Syekh Ali Jumaah fatwa batal. Seolah-olahnya kita lebih erti mereka. Inilah penyakit yang ada pada orang hari ini. Bila dia kata aku nak pegang Quran Sunnah, tapi dia nak pegang Quran Sunnah tidak mengikut kefahaman ulama besar yang menjadi rojokan dalam masyarakat setempat. Jadi kita nak ikut Quran Sunnah terbaik, tapi bukan ikut faham kita, tapi ikut kefahaman yang dipegang oleh ulama-ulama besar yang diiktiraf sebagai ulama mu'tabar. Maka itulah perkara yang perlu kita kenali supaya kita tidak terlibat dalam cepat menyalahkan perkara yang kadang-kadang kita tak pernah jumpa dan tak pernah kenal. Apa yang penting kita jumpa benda baru, kita rujuk kepada ulama. Kita dengar orang kata bid'ah, kita tanya dulu. Kerana ada dua golongan dalam masyarakat kita yang rajin baca wirid. Yang wirid itu berbahaya. Satu laknat, satu bid'ah. Satu lagi sebut Sayyidina Abu Bakar, laknatullah. Umar, laknatullah. Aisyah, laknatullah. Sebut nama para sahabat, sebut nama puak mentua Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, laknat. Itu bahaya. Satu lagi bid'ah. Bid'ah, laknah. Bid'ah, laknah. Satu lagi, bid'ah, ni bid'ah. Jadi bahaya golongan yang cepat membid'ahkan amalan yang diakui oleh ulama-ulama besar. Bahkan ada yang lebih berat lagi, sembahyang tasbih bid'ah. Tanya ambil mana tasbih bid'ah? Tu dalam kitab Mawdu'an karangan Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Ulama kita ulas kitab Mawdu'an. Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi, Imam Suyuti karang ta'liq kita Azkar menyatakan Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah kana minal mutasahilina fi hukmil hadis bil wad'i. Antara ulama yang mempermudahkan dalam menghukum hadis sebagai palsu. Kalau dia kata palsu, nanti dulu tengok orang lain pula, jangan terima terus. Dia anda sebut sembahyang tasbih palsu dan tasbih tidak palsu di sisi kebanyakan ulama. Ada cara mazhab Hanafi, ada cara mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sama dengan amalan ahli hadis, mazhab Hanafi sama dengan amalan ahli tasawuf. Cara nak baca 10 kali ketika duduk istirahat ataupun tidak. Yang jelasnya sembahyang tasbih hadis hasan di sisi kebanyakan ulama. Maka kita terima ulama ni kata palsu, nanti dulu cek. Yang ulama lain pula, ulama ni kata hadis dhaif, nanti dulu yang ni boleh jadi hasan. Maka kita rujuk kepada ulama-ulama. Kadang-kadang kita boleh dapati di tempat kita, kadang-kadang kita boleh dapati di negara Arab, kadang-kadang kita boleh dapati dengan rujukan dalam kitab-kitab, supaya kita tidak menjadi orang yang mempercepatkan lidah kita menyalahkan sesuatu yang kadang-kadang bercanggah dengan apa yang kita faham. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pesan, kalau kamu melihat seorang ulama mujtahid menolak satu-satu hadis walaupun sahih ataupun mentafsirkan hadis dengan tafsiran yang berbeza dengan kefahaman kamu, fala tubadir ila taghlitihi. Jangan kamu cepat menyalahkan dia kerana dia tahap mujtahid, kamu bukan tahap yang sama dengan mereka. Disebutkan kenyataan itu dalam kitab Faidul Qadir fi Syarh al-Jami' as-Saghir ketika menguraikan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Oh, dia kata pula, kalau perselisihan itu rahmat, persatuan itu adalah azab. Dia pakai mafhum mukhalafah tani. Dalam kitab Kashful Khafa kata mafhum mukhalafah tani tak pakai. Dalam kitab Kashful Khafa lil Imam al-Ajluni. Maka kita dapati bahawasanya golongan yang cepat membid'ahkan itu semakin banyak berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang disebabkan mereka hanya mengaji dalam media sosial dan sebagainya. Kerja kita perkukuhkan amalan yang kita pegang
dan kita sampaikan sekadar yang kita mampu. Kalau kita tak betul, kita cepat-cepat berbetul. Kalau kita betul, kita sebarkan. Kalau orang terima, fabiha wa ni'mat, itu baik. Kalau orang tak terima, kita sudah sampaikan apa yang kita terima daripada alim ulama besar yang kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak tergelincir kepada jalan yang salah dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita berada di dalam jalan yang betul. Maka sekadar itu jawapan yang boleh saya tadi kata Ustaz. Ni dia panah kaki ular lajak. Jadi saya minta maaf kerana agak panjang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Tuan Syekh Aminuddin bin Abdul Rahim. Penjelasan yang begitu padat, panjang dan penuh dengan isinya. Jadi saya nak buat simple sikit ya, bahawa kita ni bila kita tak pandai kena ikut orang pandai lah. Contoh ulama-ulama di kalangan orang pandai-pandai. Kita ni tak apa pandai tapi memandai-mandai. Boleh faham tu? Jangan pandai banyak sangat. Saya nak teruskan kepada Ustaz Nazmi. Sila kesimpulan tajuk kita Ustaz Nazmi, ciri-ciri jalan yang lurus. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Jadi kita dah berada di penghujung program pada malam ni tuan-tuan. Saya hanya nak bagi 3 poin lah untuk kita selamat di akhir zaman ini dan sentiasa berada di jalan yang lurus insya-Allah. Yang pertama sekali, talaqi. Belajar ni kena talaqi dengan para alim ulama. Di Kedah ni ulama ramai sangat. Tok guru pondok ramai sangat. Belajar dengan mereka. Kenapa kena belajar dengan mereka? Sebab mereka ada sanad. Dia bersambung dengan guru dia, dengan guru dia, dengan guru dia. Sehingga kepada tabi'in, sambung kepada ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita belajar bertalaki berguru ni tuan-tuan, dia ada sanad, maka di situ ada keberkatan. Maka itu cara yang betul. Bukan tak boleh belajar dekat YouTube. YouTube tu bolehlah sikit-sikit. Tapi nak betul ilmu, kena talaki, duduk, berkitab, menadah. Itu dapat ilmu sungguh tuan-tuan. Yang kedua, kita ni kena ada al-adabu qabla al-ilmi. Beradab baru belajar. Beradab tu penting. Orang sekarang ilmu banyak tapi kurang ajar. Kan? Macam tadilah Syekh kita sebut nak mengkritik ulama-ulama terdahulu. Contoh macam Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Salihin. Ana ada baca satu syarah yang diorang buat dekat Endon. Syarah kepada Riyadhus Salihin, dia terjemah kepada Endon lah. Dia kata dekat Muqaddimah Syarh Riyadhus Salihin, dia kata kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi ini ada terkandung hadis-hadis yang dhaif dan Imam Nawawi bermasalah dalam akidah dia. Kurang ajar betul. Dia kata Imam Nawawi bermasalah dalam akidah. Tapi ambil karangan Imam Nawawi, diorang ni memang jahatlah nak cerita ni. Kan? Kenapa kalau kau kritik ulama tu, kenapa kau guna kitab dia? Nak berkat macam mana? Sebab tu bila orang baca kitab ni tuan-tuan, bila dia baca mukadimah dan dia memang tak ada latar belakang pengajian yang kukuh, dia akan mudah tak beradab dengan ulama-ulama. Akhirnya tak ada keberkatan ilmu. Belajarlah banyak mana pun, tak ada roh dalam ilmu dia. Tak rasa kita nak belajar dengan dia. Sebab apa? Tidak ada al-adab. Sikit-sikit nak bid'ah, sikit-sikit nak bid'ah. Kalau aku nak cakap bid'ah panjang tadi cerita tu, contoh mudahlah. Tuan-tuan semua baca Quran. Ada tak hadis sebut tentang hukum tajwid mad asli? Ada. Panjang 2 harakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca begini, hukumnya mad asli. Ada tak? Tapi yang aku kata mad asli tu main mana? Tak bid'ah namanya. Mad adil sukun. Ada hadis mad adil sukun. Mad wajib mutasil. Ada hadis dia. Mad lin. Qalqalah. Ada hadis dia. Yang ada Nabi kata, waratil, dalam Quran kata, waratil Qur'ana tartila. Itu ada secara umum. Tapi yang meletakkan al-ahkamu tajwidiyah tu siapa? Tak bid'ah namanya benda macam tu. Kena ada. Bahkan Al-Iz bin Abdul Salam mengkategorikan bid'ah tu ada 5. Bid'atun wajibatun, wa bid'atun masnunatun, wa mandubatun, makruhatun. Kan bid'ah tu ada 5. Makruhah, muharramah. Ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah makruh, bid'ah haram. Bukan satu je bid'ah. Tapi dengan sebab kau belajar sikit, lepas tu belagak macam bagus, mudah menghukum. Ni sebab apa? Tidak ada adab. Dan yang terakhir, belajarlah, cakap tak tahu, wallahu alam, ana tak tahu, wallahu alam, ana tak. Belajar cakap macam tu. Ulama dia kata apa? Ta'allam la adri,
Wala taqul adri fa innaka in qulta adri sa'aluka hatta la tadri. Walakin indama qulta la adri allamuka hatta tadri. Kau faham ketika aku cakap apa ni? Kan ulama kata apa? Ta'allam la adri. Belajar cakap la adri, saya tak tahu. Bila kau kata la adri, kau tak tahu, allamuka hatta tadri. Orang akan ajar kau sampai kau tahu. Walakin in qulta adri, tapi kalau kau kata, ya saya tahu, sa'aluka hatta la tadri. Orang akan torture kau, orang akan tanya kau sampai kau tak tahu nak beri jawapan. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu moral of the story, kita kena talaki, kita kena beradab dan belajar merendah diri. At-tawadhu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazmi bin Abdul Karim di atas kesimpulan forum sebentar tadi, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan kita yang hadir pada malam ini dan juga penonton-penonton kita yang sedang mengikuti live kita dalam channel-channel yang ada ini, semoga ilmu yang kita sama-sama kutip pada malam ini lebih kurang 2 jam, bukan lebih kurang, cukup 2 jam. Saya sedang tadi waktu Ustaz Syekh Abdul Amin, Syekh Aminuddin jawab tadi ini, pada pukul 8. Sebelum tu saya tanya soalan. Ada lebih kurang 2 jam lah. Jadi pada 2 jam yang kita sama-sama dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, mudah-mudahan mutiara ilmu yang sama-sama dapat kita ambil agar kita berada pada jalan yang lurus, berpeganglah kepada ulama majoriti. Ustaz Muhammad Nazmi sebut tadi. Dan Ustaz Amin bagi kepada kita jalan-jalan berdasarkan ulama-ulama dan dalil-dalil yang jelas. Maka ambillah sebagai sesuatu yang akan mengukuhkan jiwa kita untuk menjadi golongan-golongan yang berada di atas jalan yang lurus. Terima kasih banyak kepada kedua-dua ahli panel. Terima kasih kepada Masjid Al-Muhsinin. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bertemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.